Okey, Assalamualaikum semua dan selamat sejahtera. Kamu sihat semua hari ni? Sihat, Cik. Okey, baguslah kalau macam tu. Okey, sebelum kita mulakan sesi pada hari ini, okey saya ingin bertanya, semua sudah makan? Saya belum, Cik. Oh, Cik Azimah belum makan. Okey, Cik Azimah nak makan dulu ke atau kita nak teruskan sesi kita pada hari ini? Setelah teruskan je. Okey, kalau macam tu, kita teruskanlah sesi kita pada yang kedua pada hari ini. Okey, nampaknya saya telah terangkan segala peraturan dan syarat-syarat yang telah ditetapkanlah dalam intervensi sebelum ini. Jadi adakah saya perlu untuk terangkan semula kepada anda semua berkenaan dengan peraturan ketika semasa dalam intervensi pada hari ini? Tak perlulah, Cik. Tak apalah. Okey, kalau macam tu bagus. Okey. Hari ini saya nampak semua gembira, selesa dengan keadaan bilik dan berwajah syari berbanding dengan sesi sebelum ini. Jadi untuk sesi kali ini kita mulakan dengan perkongsian daripada Puan Latifah. Okey, baiklah Puan Latifah. Bolehkah Puan Latifah ceritakan sedikit berkongsi dengan kita semua berkenaan masalah yang Puan Latifah alami sebelum ini? Silakan Puan Latifah. Saya ada 2 orang anak yang masih di sekolah dan selepas suami meninggal, saya terpaksa mengambil alih peranan sebagai ketua keluarga dan dalam keadaan ekonomi yang gawat sekarang ni, memang susah nak dapat pekerjaan. So saya hanya boleh bekerja dengan apa yang saya layak sebab memandangkan saya memang tak ada pendidikan yang tinggi. So saya terjebak secara tak sengaja dengan dunia pelacuran. So memang itulah pendapatan yang saya rasa macam lumayan dan boleh membantu saya sekeluarga. Cumanya bila saya terlibat dengan pelacur, memang orang kampung pandang saya macam kotor and kita orang pun memang terhimpit dengan keadaan dan saya terpaksa keluar daripada kampung selepas tu sebabkan kita orang tak tahan sangat dengan fitnah, dengan apa-apa yang dia cakap. So saya terpaksa macam selamatkan maruah anak-anak saya dulu, yang penting. Okey, terima kasih Puan Latifah atas perkongsian segala permasalahan yang awak alami sebelum ni. Okey, seterusnya kita teruskan dengan iaitu Encik Azimah. Okey, Encik Azimah, boleh awak ceritakan dan kongsikan kepada kami semua berkenaan masalah yang awak hadapi? Lambatlah kau ni Azimah. Biar akulah yang mulakan dulu. Mohon bersabar Cik Kamalia, seperti apa yang saya terangkan, awak perlu menghormati hak lain. Okey, untuk awak Cik Azimah, saya harap awak dapat tenangkan diri, cuba ambil masa untuk diri awak untuk bercerita sebentar nanti ya. Okey, baiklah, kita bolehlah teruskan dengan Cik Kamalia dahulu untuk berkongsi masalah yang awak hadapi sebelum ni. Silakan Cik Kamalia. Okey, Cik. Aku ni mula terjebak dalam dunia pelacuran talian ni sebenarnya dah lama, dari umur 16 tahun lagi. Ini semua sebab aku terpengaruh dengan kawan-kawan. Sebab parents aku ni, diorang jarang ada dekat rumah. Nak luangkan masa bersama tu memang jarang sekali lah. Kalau nak ambil kisah pasal aku pun tak, diorang tahu hanya kerja je. Jadi aku rasa macam kawan-kawan lebih memahami dan diorang lebih ambil berat pasal aku berbanding dengan ibu bapa aku. Tapi sebenarnya aku ni silap. Diorang ni hanya nak mempergunakan aku je untuk kepentingan semata-mata. Lepas tu aku rasa macam menyesal sangat, dah tak nak buat benda ni semua, nak cari kehidupan yang lebih baik dan kerja yang lebih baik. Okey, baiklah Cik Kamalia. Terima kasih atas perkongsian masalah awak sebelum tadi. Okey, seterusnya Cik Azimah, saya harap awak dapat berkongsikan masalah kepada kami semua. Awak jangan risau, jangan rasa takut kerana kita semua merasai perkara yang sama dan saya harap awak bolehlah kongsikan kepada kami semua berkenaan dengan masalah awak supaya kita dapat bantu sama-sama. Okey, silakan Cik Azimah. Okey, kehidupan saya memang dari kecil penuh dengan dunia pelacuran. Hidup di lorong-lorong. Ibu saya pula dekat dengan majikan. Sebab tu je punca pendapatan kami sekeluarga. Saya sering dijadikan tebusan untuk bayarkan hutang-hutang keluarga. Saya dalam diam, saya juga mengikuti kelas agama dan kelas masak. Sebab tu je cara untuk saya ubah kehidupan saya menjadi lebih baik. Saya nak cari pekerjaan yang halal untuk keluarga saya. Terima kasih kepada Cik Azimah. Okey, baiklah, apa yang boleh saya rumuskan berkenaan daripada penceritaan Puan Latifah, Cik Kamalia dan Cik Azimah. Saya lihat anda semua ini, apa yang boleh saya dengarkan, yang boleh saya simpulkan, anda semua ini ingin mengubah kehidupan untuk menjamin pekerjaan lebih baik. Adakah benar apa yang saya faham? Betul, Cik. Okey, terima kasih semua atas bagi
respon yang baik. Okey, kita teruskan dengan Puan Latifah dahulu. Okey, Puan Latifah, lepas kematian Puan Latifah, adakah keluarga Puan Latifah tidak mengambil berat ataupun adik-beradik Puan Latifah sendiri tidak mengambil tahu langsung pasal keluarga Puan Latifah dan keadaan yang sekarang ini? Satu lagi yang saya ada. Lepas suami saya meninggal, memang pihak keluarga suami buang saya. Sebab dia orang anggap saya ni macam penyebab kepada kematian suami. Tapi sebenarnya suami saya meninggal sebab overdose, dia lagi dadah. Itu yang family dia tak tahulah. Tapi bila suami saya meninggal pun, family saya sendiri memang dah buang saya daripada mula dan dia orang sampai sekarang tak terima lagi saya dan anak-anak. And memang dah dia orang tahu saya pula di pelacur. Lagi dia orang tak nak kan. Obviously macam tu. So apa lagi yang saya boleh buat? Dan saya memang apa pun anak-anak saya memang kena teruskan hidup dan dapat kehidupan yang bersempurna. Itu yang saya pegang sekarang. Dalam keadaan macam ni, kenapa orang kampung menghalau Puan Latifah ya? Okey, orang kampung, diorang anggap saya ni, ya of course lah sebab saya kan betul. Memang nature, diorang memang anggap kita ni kotor kan. Siapa nak ada rasa dalam kampung tu sebab diorang nak kampung yang harmoni, kampung yang macam tu lah. Boleh saya tahu siapa yang dimasukkan dengan mereka itu, Puan Latifah? Mereka kalau saya nak tekankan, saya nak cakap mereka ni isteri kepada suami-suami diorang yang hidung belang tu. Sebab sebenarnya suami diorang yang mendidik dengan saya. So saya, kenapa saya nak kena macam kan? So isteri-isteri diorang lah, mereka tu. Isteri-isteri lelaki yang tak benar tu. Kesian awak Latifah, tak pasal-pasal awak dikena. Dan tak pasal-pasal juga awak kena halau ke kampung. Ya, macam mana kan? Nak buat macam mana? Kita ni kan pelacur. Memang dia orang rasa macam kita ni kotor lah. Macam sampah masyarakat di mata mereka. Bertenang semua, setiap masalah pasti ada jawapan penyelesaiannya. Okey, kalau macam tu kita teruskan dengan kes Camellia. Okey, Cik Camellia. Berdasarkan apa yang awak ceritakan sebentar tadi, adakah perkara ini, yang pekerjaan awak ini diketahui oleh ibu bapa awak sendiri? Entahlah cik, sepanjang mereka hidup ni pernah ke diorang macam kisah pasal saya. Yang diorang tahu hanyalah kerja je. Diorang jarang ada dekat rumah dan diorang jarang sangatlah nak ambil tahu pasal saya. Kalau diorang tahu saya ni buat pekerjaan macam tu, memang diorang marah. Silap-silap hari bulan, diorang buang saya dari keluarga. Sayang kan, kau orang kaya. Nak apa semua dapat. Lah macam aku. Nak makan pun tak cukup duit. Kau patut bersyukur lah sikit. Azimah, kau ingat aku ni nak ke jadi macam ni? Walaupun aku ni family daripada family orang kaya, tapi aku kurang masa bersama keluarga. Kalau kebahagiaan tu boleh diberi dengan duit, aku belilah untuk spend time dengan keluarga aku. Bertenang, Cik Malia dengan Cik Azimah. Saya faham awak semua dalam keadaan yang mengalami tekanan emosi. Adakah benar pernyataan saya ini? Kalau cik kat tempat kami, cik rasa ditekan tak? So kalau cik berjawab, dia sama lah tinggal biasa tu. Betul lah tu Puan Latifah. Sekiranya saya tempat Puan Latifah juga, saya juga akan mengalami perkara yang sama. Seterusnya, boleh saya tahu, Cik Azimah, saya tertanya, di manakah bapa awak sebenarnya sekarang? Ayah. Saya tak pernah rasa kasih sayang pada seorang ayah. Hidup saya hanya dengan ibu di lorong. Ibu kata ayah dah tinggalkan kami. Jadi tiada siapa lagi yang nak tolong kami. Itu je pilihan kami yang ada. Jadi kami hiduplah di lorong. Berdasarkan pernyataan awak tadi, saya juga tertanya, mengapakah ayah awak sendiri dalam situasi sulit yang begini, ayah awak meninggalkan awak bersama ibu awak? Boleh awak ceritakan? Ayah saya lari sebab terbebal dengan hutang yang banyak. Saya pun tak tahu ke mana ayah saya menghilang. Jadi ibu saya lah yang kena tanggung semua ni. Sebab itulah ibu saya bekerja sebagai pelacur di lorong-lorong. Itulah macam saya sendiri pun, disebabkan bebanan yang ditanggung tu, terpaksa ambil alih peranan ketua keluarga sampai saya pun fikirlah nak hantar anak rumah kebajikan sebab saya nak dia dapat kehidupan lebih baik sebenarnya. Ibu jenis apa ke Latifah? Sanggup kan nak hantar anak kau pergi rumah kebajikan? Diorang tu masih kecil, kau tak fikir ke yang diorang tu perlukan kasih sayang daripada seorang ibu bapa? Ya, kau cakap memang senang lah sebab
Tapi aku yang menanggung ni susah sebenarnya. Cuma siapa yang nak hantar anak-anak pergi rumah kebajikan? Tapi aku fikir masa depan diorang. Itu je yang penting kan sekarang ni. Masa depan diorang akan lebih terjamin kalau diorang dekat rumah kebajikan. Puan Latifah, sebentar tadi Puan Latifah mengatakan Puan sayang anak Puan, tetapi Puan ingin menghantar anak Puan ke pusat kebajikan. Sebenarnya apakah perasaan yang Puan rasa terhadap anak Puan sebenarnya? Kalau perasaan seorang ibu, mestilah sayang. Tapi kalau saya fikirkan balik, saya nak diorang dapat pendidikan yang baik, diorang tak dihina sebab semua orang macam ejek diorang, cakap ibu diorang pelacur. So saya tak nak gambaran tu melekat dekat diorang sampai bila-bila. So biarlah pusat kebajikan jaga diorang. Itu je yang saya fikir sebenarnya. Latifah, awak tak patut buat keputusan terburu-buru. Banyak lagi cara yang awak boleh buat. Tak begitu ke, Cik? Ya betul tu Azimah, dalam perlembagaan negara kita, undang-undang sendiri telah termaktub bahawa setiap individu itu tidak kira wanita ataupun ibu bapa, dan anak sendiri mempunyai hak keadilan sosial mereka serta kebajikan mereka sendiri. Jadi Puan Latifah, sekiranya saya ni awak anggap sebagai anak awak, apakah yang ingin awak kongsikan, yang awak ingin luahkan sebelum ini yang awak tak terluah? Boleh awak luahkan kepada saya? Itulah macam apa yang saya cakap kepada anak-anak saya. Saya nak korang dapat kehidupan yang lebih baik. Yang mana kehidupan yang lebih baik tu bukan dengan saya. So mungkin Kashaf, Kayla mungkin lebih sesuai untuk duduk di rumah kebajikan. Itu yang ibu rasa yang terbaik untuk anak-anak. Berdasarkan luahan yang Puan Latifah kongsikan kepada saya, nampaknya Puan betul-betul sayang akan anak Puan, dan kalau boleh tidak ingin berpisah. Ya betul Puan? Okey, baiklah. Seterusnya, Camilla ada apa-apa yang awak cakap? Latifah, kau sepatutnya menghargai anak-anak kau. Kalau nak dibandingkan dengan harta dunia ni, apalah sangat. Kau tengok aku ni, walaupun ada mak ayah, tapi macam tak ada mak ayah pun. Diorang hanya mementingkan duit. Seolah-olah kebahagiaan tu, kebahagiaan bagi mereka tu duit semata-mata. Berdasarkan apa yang awak ceritakan, Cik Camilla, adakah ibu awak benar-benar tidak mengambil kisah tentang awak selama ini? Jarang sekali lah Cik, nak makan bersama pun susah. Diorang keluar rumah awal pagi, lepas tu balik malam. Kadang-kadang bila diorang balik tu saya dah tidur. Sebab tu lah saya rasa macam kawan saya ni lebih penting dan membuatkan saya ni selesa untuk berkongsi masalah dengan mereka sebab diorang selalu ada dengan saya kan. Sampai satu tahap saya ni terlalu mementingkan kawan-kawan dan terlalai. Lepas tu yang itulah yang menyebabkan saya terlibat dengan semua ni Cik. Betul lah tu Cik Camilla, berdasarkan apa yang saya dengar yang awak ceritakan, dalam norma sosial kehidupan ni, lagi-lagi remaja, awak sebagai remaja memang tidak lari daripada mencuba sesuatu yang baru. Dan ini menyebabkan berlakunya konflik, tambahan pula konflik keluarga awak yang tidak ambil tahu pasal awak, dan menyebabkan awak rasa kawan-kawan awak lebih mengambil berat pasal awak, dan awak rasa mereka ini lebih dipercayai. Jadi Cik Camilla, apakah tindakan awak yang awak nak buat lepas ni? Saya betul-betul kesal Cik, saya nak mulakan kehidupan yang baru. Saya nak ibu bapa saya tu sentiasa ada dengan saya macam family orang lain. Lagi satu, sebelum ni saya pernah buat bisnes online. Kalau boleh saya nak start balik untuk buat bisnes online tu Cik, untuk mengisi masa saya dekat rumah. Saya kagum dengan awak Cik Camilla, nampaknya awak betul-betul ingin berubah dan ingin mencapai matlamat hidup awak untuk masa akan datang. Cik Azimah, saya nampak muka awak kelihatan ingin meluahkan sesuatu. Bolehkah awak kongsi bersama kami semua apa yang sebenarnya awak rasakan dalam diri awak sekarang ni? Saya betul-betul takut sekarang ni Cik. Bagaimanakah keadaan ibu saya sekarang? Saya tak nak ibu saya diapa-apakan. Tapi saya terpaksa melarikan diri daripada tempat tu.
sebab saya dah tak tahan berada di tempat tu. Nampaknya berdasarkan apa yang awak cerita, melarikan diri itu adalah satu pilihan untuk diri awak. Tetapi adakah awak betul-betul ingin meninggalkan ibu awak berseorangan di tempat dengan keadaan yang macam tu, Cik Azimah? Sebenarnya saya tak nak pun tinggalkan ibu saya seorangan dekat tempat tu. Saya nak bawa dia sekali. Tapi keadaan ibu saya pula yang terikat dengan tempat tu. Sebab itulah saya tak boleh bawa dia lari sama saya. Okay, bawa bertenayan Cik Azimah, kita sama mencari jalan penyelesaian untuk keluarkan ibu awak di tempat itu. Tetapi saya tertanya, bagaimana sebenarnya situasi keadaan tempat persekitaran di lorong itu? Boleh awak ceritakan sedikit? Pasal tempat tu sangat teruk, pergaulan sosial sangat deras. Yang saya tahu tempat tu tiada permit pun dan tak daftar pun tempat tu. Sebab kadang-kadang pelacur dekat tempat tu selalu hubungi saya untuk beritahu ibu saya dan majikan ibu saya yang saya ni pergi kelas agama. Jadi boleh saya tahu kenapa awak betul-betul niat diri awak untuk pergi kelas agama, belajar memasak di masjid ya, Cik Azimah? Boleh awak kongsikan kepada kami semua? Saya pergi kelas agama dan kelas masak tu sebab saya nak pekerjaan yang lebih baik. Saya nak ubah kehidupan saya menjadi lebih baik daripada sebelum ni. Saya tak nak dah hidup dekat lorong-lorong tu. Tapi kan Azimah, awak dan ibu tak terfikir ke nak keluar dari tempat tu untuk cari tempat yang lebih selamat? Mak saya dia cakap dengan saya yang dia dah tak larat nak buat kerja-kerja macam ni. Dia sendiri takut kalau kena tangkap satu hari nanti. Macam saya cakap lah, sebab terikat dengan ejen pelacuran tempat tu. Dan hutang keluarga pun masih belum selesai. Jadi saya dan ibu saya kenalah teruskan tetap di situ. Dan saya sendiri pun tak nak ibu saya diceraikan. Awak semua jangan bimbang, kita sama-sama cuba cari jalan penyelesaian bagaimana untuk memulihkan kefungsian awak semua daripada segi emosi awak, fizikal awak, keluarga awak dan masa depan awak. Saya ada satu tugasan untuk awak semua. Boleh kita buat satu tugasan dalam seluruh intervensi ini? Adakah kamu semua bersetuju? Boleh Cik. Okey, baiklah. Okey, sebelum kita mulakan tugasan, saya akan terangkan satu persatu apa yang saya ingin sampaikan dalam tugasan ini. Okey, saya minta kamu semua, saya akan bagi seorang sehelai kertas. Okey, satu helai kertas ni mengandungi satu bentuk hati yang mana saya akan tulis iaitu emosi negatif yang menunjukkan awak ini merasakan apa yang awak rasakan sekarang, apa yang awak alami, apa yang awak pendam selama ini, dan saya ingin lihat dari segi sudut emosi positif apa yang awak ingin berubah dalam kehidupan awak. Okey? Okey, sekarang saya akan bagi satu kertas untuk awak tulis. Okey? Okey, so lagi masa dalam 2 minit. Boleh ya? Boleh Cik. Okey. Masa sudah tamat. Okey, awak boleh passing kertas kepada saya. Okey, terima kasih. Okey, alright. Okey, berdasarkan perkongsian melalui apa yang saya dapat, apa yang awak cuba sampaikan dalam tulisan hati yang saya cuba berikan tugasan ini kepada awak, saya lihat masing-masing mempunyai emosi yang berlainan, serta saya agak kagum dengan kesan emosi positif yang cuba awak ingin berubah dalam kehidupan awak untuk menjadi masa depan yang lebih baik. Okey, jadi apa yang boleh saya katakan berdasarkan tugasan ini, saya ingin lihat secara lebih teliti dan jelas bagaimana awak semua cuba untuk mengekspresikan awak punya emosi awak dalam lukisan, bukan hanya sahaja lisan, tapi sebenarnya tulisan ini juga adalah satu luahan yang tidak semestinya keluar daripada mulut awak tetapi melalui hati awak yang itu sendiri. Okey, nampaknya betul-betul awak semua saya semakin jelas lah, semakin saya lihat perubahan yang awak capai dalam hidup untuk menentukan masa depan awak. Dan
kamu semua punya matlamat sendiri, setiap individu itu unik untuk kita lihat dari pelbagai sudut dan aspek. Jadi moga kita berjumpa untuk sesi akan datang, okey? Cukup saja untuk sesi kali ini kepada Puan Latifah, Camelia dan Cik Azimah. Okey, terima kasih ya. Kita jumpa untuk sesi akan datang. Okey, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Semua sihat hari ini? Sihat cik. Okey, seronok mendengarnya. Okey, alhamdulillah semua. Okey, nampaknya kamu semua semakin bersemangat untuk sesi yang ketiga. Okey, jadi kita fokus kepada Puan Latifah dulu. Okey, Puan Latifah, bagaimana tempat tinggal yang telah disediakan oleh JKM untuk sementara ni? Adakah okey? Oh, alhamdulillah, selesa sangat. Saya dengan anak memang selesa. And kita dapat makan cukup, semua cukup. Cuma sekarang ni saya tengah cari pekerjaan tetap untuk dapatkan juga penempatan ataupun tempat tinggal tetap lah. So terima kasih banyak JKM memang sangat-sangat bantu, alhamdulillah. Okey. Latifah, boleh saya tanya awak, apa kemahiran yang awak ada? Oh, okey. Saya sebenarnya memang pernah menjahit ataupun memang saya boleh menjahit. Cuma bila lepas suami saya meninggal dunia tu, saya terpaksa jual mesin jahit tu untuk menampung kehidupan lah. So dapatlah dalam 300-400 macam tu. So macam sekarang tak adalah sebab tak ada mesin. Tu tak boleh buat apa-apa lah. Cuma yang terakhir saya memang boleh menjahit, insyaAllah. Masih lagi ada lagi skill tu sampai sekarang. Oh, baguslah tu. Saya pun sekarang tengah mencari tempat tinggal. Dan untuk makluman semua, sekarang saya tinggal dengan Camelia. Jadi segan pula tinggal dengan dia lama-lama. Alah, awak ni Azimah, saya okey je kalau awak tinggal dengan saya lama-lama. Lagipun saya ada teman kalau nak bercerita, berkongsi masalah kan. Kalau awak ada, bolehlah kita sama-sama cari idea macam mana untuk saya mulakan bisnes saya balik ni. Lagipun saya butuhlah kalau cari idea seorang-seorang ni. Wah, seronoknya saya tengok Cik Azimah dengan Cik Camelia sekarang semakin akrab. Wah, saya seronok melihatnya. Okey, untuk pengetahuan awak, Latifah dan Azimah, terdapat program SPKR yang memberi bantuan rumah PPRT di mana golongan miskin di bawah rancangan Kementerian Luar Bandar. Tapi kamu berdua mestilah berdaftar dulu di bawah sistem IKASI atau dikenali sebagai DIMWA untuk mendapatkan rumah bantuan inilah. Betul tu cik, saya pun ada terbaca berkenaan kemahiran dan pekerjaan bagi membantu golongan SASA iaitu di bawah PIKK yang bekerjasama dengan agensi dan syarikat di mana mereka memberi peluang, kemahiran dan pekerjaan untuk menjana ekonomi bagi golongan SASA. Ya betul tu. Manakala bantuan IKASI untuk golongan ibu tunggal ataupun keluarga yang berpendapatan kurang daripada 1,500 boleh memohon untuk mendapatkan bantuan dari sokongan kewangan untuk setiap bulan. Oh, dan untuk makluman berkenaan dengan bantuan KUAM iaitu kumpulan wang anak pelajar miskin, awak boleh daftarkan anak awak di bantuan ini Latifah. Bantuan ni dapat membantu meringankan beban awak. Oh, alhamdulillah. Macam saya rasa semua orang sangat membantu dan dalam masa yang sama juga sebenarnya saya memang ada dengar pasal program yang JKM maklumkan tentang perniagaan atau salian digital lah yang dijadikan oleh Medac. So saya rasa macam maybe Camelia pun boleh juga join sebenarnya sebab nampak macam relevan juga. Ya betul tu Puan Latifah, sekarang kita dah ada perniagaan online seperti Lazada, Shopee. Sebenarnya perniagaan online memudahkan lagi urusan usahawan muda seperti kalian semua untuk melakukan bisnes secara dalam talian. Wah, lagi senang lah kan kalau saya dengan Azimah ni untuk sama-sama produkkan dan komersialkan bisnes kita atas talian nanti kan Azimah? Betul tu. Saya pun teruja sangat dengar bila Encik Hanafi cakap begitu. Tapi bagaimana dengan keadaan ibu saya? Okey, Cik Azimah jangan risau. Saya telah laporkan kepada pihak atasan untuk mengarahkan pihak bertanggungjawab dan penguatkuasa untuk mengambil tindakan di permis pekerjaan ibu awak tu lah. Dan saya akan membela hak ibu awak kerana ibu awak sebenarnya tidak bersalah kerana ini disebabkan faktor golongan di mana masalah sistem ekonomi ibu awak sendiri terpaksa untuk bekerja sedemikian rupa.
Tapi bagaimana Cik dengan saya, dengan keadaan ibu bapa saya pun nak diorang meluangkan masa dengan saya macam keluarga orang lain. Okey, apa yang boleh saya bantu Cik Kamalia melalui secara mata kasar saya, saya lihat melalui perhatian saya apa yang telah awak kongsikan, di mana masalah keluarga awak, yang mana kekurangan dari segi sistem dan peranan yang telah dimainkan oleh keluarga awak yang menyebabkan berlakunya hal-hal yang tidak sepatutnya lah. Jadi saya bercadang untuk berhubung dengan pihak khidmat kaunseling yang mana pertubuhan ini di bawah JKM, dan begitu jugalah dengan masalah Encik Latifah, Kamalia dan Azima, yang mana khidmat kaunseling juga akan memberi pertolongan dan bantuan kepada awak untuk memulihkan emosi, bagi menstabilkan kesedaran emosi awak, untuk mengembalikan kepuasan sosial untuk masa akan datang, serta cuba untuk memberi ruang, membantu awak dari segi sumber lain, dari segi pekerjaan dan sebagainya lah. Dan juga ini juga dapat membantu awak lah untuk meneruskan kehidupan jangka panjang. Tapi Cik Hanafi, bagaimana cara dia? Okey, untuk hal ini saya akan berurusan dengan mereka untuk mendapatkan proses temu janji untuk semua. Awak semua jangan risau. Begitu juga dengan hal-hal yang lain, serta program yang lain, saya akan bantu juga untuk memudahkan proses selanjutnya lah. Okey, jadi saya rasa sampai di sini saja. Ada apa-apa soalan yang boleh saya bantu daripada awak semua? Tak ada Cik. Tak ada Cik. Okey, kalau macam tu baiklah. Kita berjumpa untuk sesi akan datang. Saya harap awak semua terus bersemangat dan positif ya. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.